Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. So, kita dah boleh start kelas kita. Dengar tak suara saya? Dengar cikgu. Okey. Baik, so kita akan sambung. Okay, kita akan sambung daripada yang kita berhenti hari itu. So, before the midterm, year punya cuti, kita dah masuk pada log. Okay, basic pada log lah. Pengenalan kepada log. Okay, introduction to the log lah. So, saya dah maklumkan bahawa log ni sebenarnya adalah berkaitan dengan indeks. Okay, log ni berkaitan dengan indeks. So, kalau indeks dia berbentuk seperti inilah. Okay, so dia ada base and then dia ada power kat situ lah, indeks dia ataupun kuasa dia. Okay, so ini adalah index form. So, ini adalah log form. Okay, so index form ni fungsinya adalah untuk mengecilkan nombor. Okay, contohnya kalau kita ada 100 katakan, so 100 ni kita boleh tulis dia sebagai 10 kuasa 2, 10 to the power of 2. Okay, or 10 times 10 lah. Okay, tapi log pula dia berbeza sedikit. Okay, log ni kebanyakannya adalah untuk gantikan nombor perpuluhan. Okay, untuk menggantikan nombor perpuluhan lah. Okay, so kalau kamu dah tengok kat kalkulator kamu, so kalkulator kamu pun boleh mengira log. Okay, seperti mana yang kita dah bincang sebelum cuti hari itu, dekat kalkulator kita akan gunakan log asas berapa? Anyone? 10. 10. Okay, yang kamu jenuh nak menjawab hari itu tu. Okay, kenapa asas 10? So jawapannya simple saja sebab kalkulator kita memang guna asas 10. So kalau kalkulator kita guna asas 5, maksudnya dekat kalkulator log dia pun asas 5 lah. Dia bergantung pada kalkulator. Tapi mana ada kalkulator yang menggunakan log asas 5, semuanya menggunakan log asas 10. Okey, asas yang paling tinggi adalah asas 10 lah, 0 hingga 9 nombor dia. Okey, so kita juga dah lihat dah itu, ingat balik konsep log ni kita boleh tukar daripada index form kepada log form lah. Okey, so for example hari itu katakan kita ada katakan 2 kuasa X. Okay, katakan 2 kuasa X dikatakan sama dengan K. Okay, so apa yang kita akan buat untuk kita tukar kepada log form ni. Okay, untuk kita tukar kepada log form. So, ini adalah base dia. Okay, 2 ni adalah base dia. So, base dia ni kita akan bawa ke sana. Dia akan jadi kecil lah. Okay, yang ini kekal, K ni kekal. So, kita cuma tambahkan log sahaja di hadapan. So, dia akan jadi log 2K. Okay, so yang X ni pula kita akan buat turun bawah lah. So, dia akan jadi X equal to log 2K lah. Okay, so X equal to log 2K. So, asalnya adalah 2 power of X. Okay, asalnya 2 power of X equal to K. Kemudian kita boleh bawa 2 ni ke sini. Kemudian yang ini akan bawa turun bawah lah. Okay, so daripada bentuk indeks kepada bentuk log. Okay, ataupun contoh lain katakan 2 kuasa 3. Okay, so 2 kuasa 3 kita tahu dia sama dengan berapa kalau 2 kuasa 3? Anyone? 8. 8. Okay, 8. So kita semua tahu 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okay, tapi ini adalah bentuk indeks. Okay, indeks form lah. So kita juga boleh tulis dia dalam bentuk log. Okay, so sama juga konsepnya adalah kita akan bawa turun 2 ni ke sebelah sini. So akan jadi 2, 8 maintain lah. Okay, 8 tu maintain. Okay, dan kita letakkan log kat situ. Okay, so 2 ni patutnya dia akan jadi kecil lah. Macam tu. Okay, so yang 3 ni pun kita akan untuk bawah. So 3 sebenarnya adalah log 28. Okay,
So cara sebutan dia sama ada log 28 ataupun log 8 asas 2. Okey. So dia boleh jadi log 28 ataupun sebutan dia log 8 asas 2 lah. Kita boleh tulis dia macam tu. Okey. So itu adalah bentuk indeks kepada bentuk log lah. Okey. Kalau sebaliknya pun boleh juga. Okey, tak ada masalah. Nanti kita akan lihatlah contoh dia. Kita ulang balik je daripada yang sebelum contoh itu supaya nak ingatkanlah. Okey. Kemudian ini yang kita bincangkan hari itu, log asas 10. Okey. Log asas 10. Kemudian last sekali adalah natural base. So natural base, ingat balik, ini kita sebut sebagai E lah. E to the power of X. Okey. Natural log. So ini ln, kita akan sebut dia sebagai ln. Okey. So ini adalah log. So ln akan jadi ln. So kalau log 10, biasanya kadang-kadang kamu akan jumpalah kalau kamu search internet ataupun kamu gunakan Google ataupun buku rujukan, kadang-kadang dia juga tulis dia sebagai LG. LG ni merujuk pada log 10. ln ni merujuk pada ln. Macam tu. Okey. Tapi mungkin sekarang dah jarang dah orang guna LG ni. Okey. Jarang orang guna LG. So kebanyakannya memang akan tulis sebagai log 10. Okey, log 10n. So kita ada index form base 10 dengan natural base index. So natural base index digunakan E lah. Kalau natural log menggunakan ln. Okey. So untuk example yang bawah ni 3m equal to 8. Okey. So 3 power of m equal to 8. So base bawa turun bawah. So dia akan jadi 3. So 8 tu maintain. Bila kita dah bawa 3 ke sebelah kanan, dia akan jadikan log lah. Log 38. Okay. So apa yang tinggal adalah m ini sahaja. So m equal to log 38. Okay. So kalau bentuk macam ni pun sama juga. Konsep yang sama. Kita cuma ambil semua sekali yang ini. Bawa ke sebelah sini. So dia akan jadi log p. Okay. 10. So bila kita dah bawa ke sini, automatically dia akan ada log. Okay. So apa yang tinggal adalah m jugalah. Itu contohnya. So ini daripada indeks kepada log. Yang bawah ni pula adalah daripada log. Daripada log tukar kepada indeks. Convert each of the following to the index form. So konsepnya adalah yang saya terangkan hari itu adalah kecil jadi besar, besar jadi kecil. Okay. So kecil jadi besar, besar jadi kecil. Okay. Apa maksud dia? Maksudnya kita tengok dahulu kalau dia bagi log tu. Okay. Tengok yang mana yang kecil, perhatikan. Ini adalah yang kecil. Okay, 3 tu, asas 3. So apa yang kita akan buat adalah kita akan bawa dia ke sebelah kanan. So daripada kecil macam tu, dia akan jadi besar. Okay. Kemudian kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. So apa yang besar? Yang inilah. Okay. Yang ini. Okay. So yang itu dia akan jadi kecil. Itu maksudnya kecil jadi besar, besar jadi kecil lah. So bila kita dah pindahkan asas ni ke sebelah kanan, maka log tu akan hilang. So yang tinggal hanyalah nombor dia sahaja, iaitu m tolak 1. So itu dia. Okay. So kecil jadi besar, besar jadi kecil. So yang ini dia akan naik atas y tu.
Okay, so dia akan jadi 3 to the power of y lah. Okay, so ini untuk log. Okay, berbeza dengan contoh yang ini. Okay, contoh yang ini, perhatikan dia adalah ln. Okay, dia adalah ln, bukannya log. Okay, so bila ln, ingat ln ni adalah natural index, natural log lah kat sini. Natural log. So ln. So dia berasal daripada E kat sini. Natural base dia adalah E. So dalam kes ini, okay, so dalam kes ini, bila kita bawa benda ni ke sini, okay, bila kita bawa base ke situ, so automatically dia akan jadi E. Okay, dia akan jadi E lah. So E to power of 3. So kecil jadi besar, besar jadi kecil. 3 tu naik atas jadi kecil lah, jadi kuasa. So sama juga yang tinggal adalah yang ini. So 1 minus X. Okay, so kena ingat je lah. Kalau dia ln, base ni adalah E. Okay, so itu, ini revision je lah yang dulu. Okay, so yang ini kertas ni nanti saya akan bagi pada kamu lah dalam group. So kamu boleh buat sendiri, master practice, ataupun kamu boleh gunakan buku nilam lah. Okay, so ini adalah contoh dia. Baik, so itu refresh sahaja. So hari ini kita akan pergi kepada law dia. Ini yang kita berhenti sampai itu. Okay, hukum log. Okay, hukum log. So dekat sini kamu boleh tengok hukum log ada 3 sahaja. Okay, hukum log ada 3. Yang pertama yang ini. Okay, so kalau dia darab, okay, ataupun times, dia akan jadi tambah. Okay, yang kedua, kalau dia bahagi, so bahagi ataupun pecahan. Okay, ataupun bahagi, maka dia akan jadi tolak lah. Okay, atas tolak bawah. Dan yang ketiga, kuasa. Okay, so kuasa dia N kat sini. Okay, so kuasa dia N kat situ. So kuasa ni akan pergi ke hadapan. So dia akan jadi N log AX. Okay, so log AXN equal to N. So N tu dia bawa ke depan. Okay, so tak banyak, dia tak macam indeks. Indeks ada banyak. Okay, indeks ada banyak. Tapi untuk log cuma ada 3 ni sahaja yang kamu kena ingat. Basically yang ni, yang nombor 3 ni senang je lah. Kalau ada kuasa bawa depan. Tapi yang nombor 1 dengan nombor 2 ni yang kamu kena ingat. Kalau indeks, okay, kalau indeks, kalau indeks tambah jadi darab. Okay, tambah jadi darab. Apa yang saya maksudkan adalah, contohnya P tambah Q. So kuasa dia tambah. So dia akan jadi A power of P times A to power of Q. Okay, so asalnya adalah tambah. Okay, so tambah ni akan jadi darab. Okay, so terbalik dengan log. Log darab dia akan jadi tambah lah. Okay, sama juga dengan tolak. Kalau dalam indeks, okay, A kuasa P per dengan A kuasa Q. So kita boleh tukar dia jadi A P minus Q. Okay, ataupun terbaliklah, yang sebaliknya lah. So kalau sini tambah jadi darab, kalau tolak jadi bahagi.
Sebab kuasa law ni, okey, hukum dia ni kita boleh terbalikkan dia lah. Okey, tak ada masalah. Okey. Apa maksud saya kata boleh terbalikkan tu? Kita tengok contoh yang macam bawah ni. So kalau ingatkan hukum, okey, kalau tengokkan hukum, dia start dengan darab jadi tambah. Tapi tengok contoh bawah ni, mana ada darab pun, yang ada cuma tambah terus. Okey, tu saya maksudkan hukum ni kita boleh terbalikkan kiri dan kanan. Baik, tengok contoh. Macam mana kita nak buat? So pertama sekali kita perhatikan kita ada log 3A tambah log 3B tambah log 3AB. Baik. Cara nak selesaikan dia sama seperti indeks. Dalam indeks, yang penting sekali bila kita nak selesaikan masalah, kita kena tengok apa? Ingat lagi tak? Siapa yang boleh jawab? Dalam indeks, kalau kita nak selesaikan apa masalah, kita kena tengok apa? Base. Base dia. Okay, kita kena tengok base dia dahulu. So, make sure base dia sama. Okay, make sure base dia sama. Okay. So, dekat sini kita ada base 3. Okay, base 3, base 3, base 3. Base dia mesti sama. Okay, so kalau dah sama, kita tengok operasi dia. So, operasinya adalah tambah. So, bila tambah, maka dia akan jadi darab, darab. Okay, so macam nak tulis dia? Letakkan satu sahaja log 3. Okay, kemudian letakkan bracket, darab sahaja yang nombor dia lah, yang belakang ni. So, dia akan jadi A darab B darab AB. Okay, kemudian kita selesaikanlah. Pemudahkan dia, so kita akan dapat log 3. Okay, so ada A darab A, dia akan jadi A kuasa 2. Okay, darab B kuasa 2. Macam tu. Okay, so kita boleh pemudahkan dia, kita boleh tulis dia sebagai log 3 AB kuasa 2. Macam tu. Dah siap. Okay, AB kuasa 2 lah. Okay, simple. Baik. Next, B. Kita ada 3 tolak log KN. Okay, 3 tolak log KN. Okay, so nak selesaikan apa-apa, mesti tengok base dia dahulu. Okay, mesti tengok base dia dahulu. So, look for the base lah. Okay, look for the base. Itu yang pertama. Cuma masalah sekarang, kita ada nombor 3 kat sini. Okay, mana ada log pun. Tapi nak kena tengok base dia. So, apa yang nak kena buat adalah, okay, perhatikan yang sini. Okay, so ini special untuk log. Untuk log, kalau kamu tengok dia punya base dengan nombor dia, kalau sama, dia akan jadi 1. Okay, tak kira lah base dia berapa pun. Okay, tak kira. Sebagai contoh, log 22, 1. Okay, log 10, 10 sama dengan 1. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh tekan kalkulator kamu, tekan log 10, mesti akan dapat 1. Okay, ataupun log setengah, setengah. Walaupun dia pecahan, akan dapat 1 juga. Okay, ataupun dia tak gunakan nombor, dia gunakan log P, P. Asas dia P, nombor dia pun P, tetap 1. Walaupun kita tak tahu apa nilai P tu. Okay, walaupun kita tak tahu nilai P, tapi kalau sebab dia punya tu sama, okay, dia punya ni sama, terus dia akan jadi 1 lah.
Okay. Kenapa dia jadi macam ni? Log AA sama dengan 1. Ada siapa yang boleh terangkan? Kenapa kalau asas dengan ni sama boleh jadi 1? Sebab kalau reverse memang dapat P balik, P sama dengan P. Yang log P tu bawa kanan. Nanti P kuasa 1, P kuasa 1 sama dengan P. Okey. So betul lah tu. P sama dengan P. Kalau kita tukar balik pada bentuk indeks, betul lah. Kalau kita tukar balik pada bentuk indeks, okey, ini dah bentuk log So inilah bentuk log. Kalau kita tukar dalam bentuk indeks, maksudnya yang ini A ni kita bawa ke sini. So dia akan jadi A kuasa 1. Okey, bila kita dah bawa base ke sebelah kanan, log ni hilang. Okey. So yang tinggal adalah A. So A kuasa 1 memanglah sama dengan A. Itu konsepnya lah. Okey. Kemudian yang kedua, kalau dia apa-apa sahaja yang 1 akan dapat nilai kosong. Okey. So benda ni pun kamu dia tekan kalkulator kalau kamu nak pastikan. Okey, tekan je log 1 confirm dapat kosong. Dia tak kira base apa pun. Okey. Dia tak kira base apa pun, dia akan dapat kosong. Contohnya kalau saya tulis sebagai log 71. Saya guna asas 7. Nilai yang akan dapat kosong. Kalau saya letak log P1, pun akan dapat kosong. Tak kira lah base apa pun, asalkan nombornya 1 akan dapat kosong. Okey. Itu yang pertama lah. So dalam kes ni, okey, kita ada 3 tolak log KN. 3 tolak log KN. So saya kata kena tengok untuk base dia. Okay, base must be equal. Base kena samalah. Okay, base kena sama. So masalah macam nak samakan base. 3 ni 3 darab berapa dapat 3? Jawapannya adalah 3 darab 1 akan dapat 3. Okay, 3 darab 1. So dalam ni adalah 1. So berbalik kepada kita punya konsep kat sini. Okay, 1 sama dengan apa-apa yang sama kat sini. So kat sini kita ada base K. So kita akan jadikan dia 3 darab 1. So 3 darab log K. Kenapa? Sebab log KK ni adalah 1. Okay. Kemudian tolak dengan log KN. Asalnya 3. Tapi kamu kena ingat 3 darab berapa dapat 3? Jawapannya adalah 3 darab 1. So 1 ni dalam bentuk log adalah kalau asal dengan nombor dia sama. So benda ni adalah 1. Okay. So kita dah dapat. So kita dapat 3 log K tolak log KN. So perhatikan dia adalah nombor di hadapan. Okay. Okay, nombor di hadapan. Kalau kita tengok yang nombor 3 ni, nombor di depan sebenarnya berasal di belakang. Okay. So dia akan jadi log KK power of 3. Dia akan jadi macam tu. 3 ni bawa belakang minus log KN. Macam tu lah. So bila tolak, okay, bila tolak dia akan jadi pecahan. So apakah jawapannya? Kita akan dapat log K. Okay. Sebab ni log K, sini pun log K, tak ada masalah. So K power of 3 divided by N. Dah siap. Okay. Log K, K power of 3 divided by N.
Okay, clear? Ada nak tanya? Soalan yang tak clear ke? Tak faham? Cikgu, Ya. yang A tu kan selalu dalam exam berapa markah? Yang mana? Yang example 18 tu soalan A. Satu je. Satu je. Kalau direct jawapan boleh kan? Kalau satu markah tak ada masalah. Kalau satu markah memang kita bagi jawapan je lah sebenarnya. Okay. Tapi kalau 2 markah, 3 markah, 4 markah wajib ada dalam kira. Contoh yang macam B ni, B ni 2 markah. Okay. B ni 2 markah. Markah 1 adalah apabila kamu buat benda ni. Okay. Ini 1 markah. Kemudian kamu buat jadi pecahan 1 markah. Yang ini wajib tunjuklah. Okay. Okay. Tapi biasanya dalam exam tak ada keluar soalan-soalan mudah je ni. Ni baru basic je. Biasanya dia akan campur-campur lah. Okay. Dia akan campur-campur. Ini soalan exam. Okay. Ini soalan exam. Yang ini adalah soalan nak perkenalkan kepada kamu hukum log lah. Ini soalan untuk perkenalkan kepada kamu hukum log. Yang ini baru kita akan tengok soalan exam. Masalah exam selalunya macam ni lah. Okay. Without using the calculator, find the value of log 2, 3/72 plus 2 log 2, 3 over square root of 2 minus log 2, 3/8. Okay. Dia kata without using a calculator. So, simple sahaja. Kalau kita nak selesaikan indeks ke, nak selesaikan log ke, yang penting kita kena tengok asas dia, base dia. Okay. Base dia. So, 2, 2, 2. Okay. Semua sama. Senanglah kerja kita. Okay. Oleh sebab semua sama. Okay. Kemudian, perhatikan. Dia ada nombor 2 depan ni. Kat depan log. Okay. So, inilah yang kita kena tackle dahulu. Okay. Itulah yang kita kena tackle dahulu. So, saya akan salin balik yang depan ni. Depan ni tak ada masalah. Okay. Yang depan ni tak ada masalah sebabnya tak ada apa pun. Okay. Log 2, 37/2. Okay. Tambah. Yang ini tadi saya kata, dia ada nombor kat depan. So, bila ada nombor kat depan, kita kena bawa ke belakang lah. Kat sini. Okay. So, dia akan jadi log 2, 3 per square root of 2. Okay. So, nombor 2 yang depan tadi kita letak dekat kuasa dia. Macam tu. Kemudian, belakang dia ada log. Salin je balik. Sama juga tak ada nombor depan. So, kita salin je balik. Log 2, 3 per 8. Okay. Log 2, 3 per 8. So, dah settle. So, perhatikan yang ini. Okay. Bahagian sini. Dia ada kuasa. Kita kena pemudahkan dia. Okay. Pemudahkan dia. So, dia akan jadi log 2, 3 kuasa 2. 9. Square root 2 dengan 2. Square root 2 with the power of 2. So, square root tu akan hilang lah. So, dia akan jadi 9/2 macam tu je. Okay, yang ini kita masukkan. Maksudnya kuasa ni kita masukkan kat sini lah. Okay, yang lain kita salin balik je. Tak ada masalah. Okay, yang lain kita salin balik. So, barulah kita akan gunakan balik hukum log kita. Okay, hukum log kita. So, kalau kita tengok soalan kita ada kombinasi antara tambah dengan tolak. Okay, ada kombinasi antara tambah dengan tolak lah. Tambah dengan tolak. So, tadi saya kata kalau tambah, okay, dia jadi dah harap hukum log lah. Kalau tolak, dia akan jadi
bahagi ataupun pecahan. Okey, bahagi ataupun pecahan. Kalau dalam kes ni, okey, yang saya punya biasa saya ingatlah, okey, nak mudah. Yang tambah duduk atas, okey, tolak duduk bawah. Okey, dia sebab dia kombinasi, tambah ada, tolak pun ada. Okey. So, apa maksud dia tambah duduk atas, tolak duduk bawah? Okey, saya akan tunjukkan. Okey. So, sekarang ni kita ada 3 log, asas semua sama 2 2 2 2. So, kita akan kita akan combine dia. So, kita akan ada satu log sahaja. Okey, satu log sahaja. Kemudian saya akan letak bracket. Dan saya akan buat pecahan, saya akan tutup bracket. Okey. So, kita akan tengok yang pertama. Okey. So, ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua, ini adalah yang ketiga. So, yang pertama adalah depan dia tambahlah kan. So, dia akan jadi 3/72. Ini saya masukkan sebagai duduk atas. Itu yang saya masukkan sebagai duduk atas. Sebab dia positif. Okey. Kemudian yang ini pun tambah juga. So, bila tambah juga, maka dia akan duduk atas juga. 9/2. Okey. So, ini dengan ini tambah, maka dia akan jadi darat. Okey. Dan yang terakhir sini adalah tolak. So, tolak, maka saya kata duduk di bawah. So, bila duduk bawah, kita letak kat bawah lah. So, kita akan letak dia sebagai 3/8. Macam tu. Okey. So, kita boleh permudahkan dia lah. So, log 2. Okey. Kita boleh selesaikan 1/8. So, kita akan dapat 3/16 bahagi 3/8. So, jawapannya adalah log 2 3/8 setengah. Ini jawapan dia. Okey. Ini kamu boleh guna kalkulator lah. 3/16 bahagi 3/8. So, kamu akan dapat setengah. Dah siap. Okey. Ya ke dah siap? Jawapannya belum lagi. Kenapa tak siap lagi? Sebab dia kata find the value. Okay, find the value. Ini belum cari lagi value dia. So, perhatikan kita dapat log 2 setengah. Okay, tu bukan value dia lagi. Okay. So, macam nak cari value dia? Log setengah. So, log setengah sebenarnya adalah sama dengan log 2 1 tolak log 2 2. Okey, log 2 setengah sama dengan log 2 1 sebab dia pecahan, kita tukar balik pada bentuk tolak. Okey, kita tukar balik pada bentuk tolak. So, kita akan dapat log 21 ni adalah kosong, tolak log 22 adalah 1. So, jawapannya adalah negatif 1. So, ini baru jawapan dia. Okay. Sebab dia kata without using calculator, find the value of. Find the value. Yang ini belum lagi value. Okay. Clear? Clear. Okay.
Okay, so settle. So ingat, kata find the value. So yang ini bukan value. So kamu kena selesaikan sampai kamu dapat nilai. Baik, saya bagi satu lagi contoh kat kamu. Kita ambil soalan ni. Dia kata simplify. Maksudnya pemudahkan. Simplify each of the following as single block. Okay, as simple log. So mudah saja, perhatikan. Okay, dia ada nombor depan, nombor. Semua tu kita kena tukar kepada kuasa. So 2 ln 3pi. Okay, 2 ln 3pi. Ln ingat ln ni adalah natural log. So 2 kita akan bawa ke belakang. Okay, so ln 3pi. Tapi saya akan letakkan bracket kat sini. Okay, so 3pi bracket kuasa 2. Wajib letak bracket. Okay, sebab ini dikira sebagai satu benda. Okay, so ln 3pi tolak ln pi kuasa 4. Okay, ln pi kuasa 4 tambah ln pi kuasa 3. Sama juga saya letakkan bracket. Kemudian ada 2 kat situ. So letakkan 2. Okay. So kita pemudahkan dahulu. So nampak kan 3pi kuasa 2. So yang ini kita akan dapat ln 9pi kuasa 2. Okay. Kuasa ni bawa masuk dalam. Okay. So 3 kuasa 2, 9pi kuasa 2. Tolak. Sama juga macam ni. Pi kuasa 4. Dan yang terakhir pi kuasa 3 dengan 2. So dia akan jadi ln pi 6. 3 darab 2. Okay. So pastikan sama juga dia ada tambah, dia ada tolak, dia ada tambah. So kita guna balik yang saya cakap kat sini. Kalau tambah duduk atas, kalau tolak duduk bawah. Ataupun tambah darab, tolak jadi pecahan. Okay. So tambah duduk atas, tolak duduk bawah. So apa maksud saya kata tu? So kita cuma ada ln sahaja. So letakkan sebagai ln. Okay. Kemudian saya letakkan bracket. Saya letakkan pecahan per kat situ. So tambah duduk atas. So 9pi kuasa 2. 9pi kuasa 2. Okay. So ni settle. Kemudian tolak duduk bawah. Pi kuasa 4. Kemudian tambah duduk atas. Pi kuasa 6. So yang atas ni akan jadi darab lah. Okay. So pemudahkan kita akan dapat ln 9pi kuasa berapa? Kalau kuasa 2 dengan kuasa 6. Jadi berapa tu? 8. 8. So 8 per dengan pi kuasa 4. Okay, so pemudahkanlah. So kita akan dapat ln 9pi kuasa. So sini 4, bawah tu atas 8, bawah 4. So dia jadi 4 lah. Okay, so dia jadi kuasa 4. Dah siap. Okay, so untuk yang contoh yang saya tunjuk ni, kita tak payah cari value. Okay, kalau soalan bawah memang ada suruh cari find the value. Tapi soalan atas dia cuma minta simplify sahaja. Okay, dia minta simplify. So inilah jawapan kita. So tak payah cari nilai lah. Okay, tu contoh dia. Beza find the value dengan simplify. So kalau ln biarkan saja ln.
Next adalah cara untuk menukar asas. Okay. Cara untuk menukar asas log. Okay. Kenapa nak kena tukar asas log? Okay. Sebab kadang-kadang kita nak kena cari nilai dalam calculator. Okay. Kalau siapa yang guna calculator hitam tu, base dia tak boleh tukar. Okay. Siapa yang guna calculator yang kelas WIS tu ataupun calculator EX plus tu, dia boleh tukar base. Contoh, kalau saya nak kamu cari nilai log 3 asas 7 katakan. Okey, log 3 asas 7. So kalau siapa yang ada kalkulator hitam tu, tak boleh nak cari kan, sebabnya dah kalkulator hitam dia guna asas 10. Okey. Tapi sekarang ni kita ada asas 3. So kalau nak tekan kalkulator tak boleh cari nilai. Okey, sebab kita guna asas 10. Okey. So kalau kita guna asas 10. So kita kena tukar dia lah nilai asas dia, base dia. So satu je formula ya, kamu kena ingat. So kalau kita ada log BA, okey. Log BA, kita nak tukar asas dia sekarang adalah asas B. Okey. Asas ni sekarang adalah asas B. So perhatikan sekarang dia dah menjadi asas C, asas C. Okey. Dengan kaedah okey. A ni duduk di atas, B ni duduk di bawah. Okey. Apa maksud dia? So, macam tadi saya bagi log 37. Log 37 saya kata kalau kita kena guna asas 10. So, kita akan letak dia sebagai asas 10. Asas 10. Okey. So, yang besar ni duduk atas, yang kecil duduk bawah. So, log 37, yang besar ni adalah 7. Saya letak di atas, yang kecil adalah 3. Saya letak di bawah. So, perhatikan sekarang dia dah jadi log 10 7 dengan log 10 3. So, dekat sini kamu boleh guna kalkulator lah. Tekan saja log 7 bahagi log 3. Tekan je log 7 bahagi log 3. Dah siap. Bolehlah cari nilai dia. Anyone boleh tunjukkan saya berapa nilai dia? Log 3 per log 7 per log 3. Gunakan kalkulator kamu. 1.7712. So 1.7712. Okey. So itu menggunakan kalkulator lah dengan asas 10. Okey. Ingat kalkulator guna asas 10, dia tak guna asas lain. Kecuali siapa yang ada kalkulator yang canggih itulah. Okey. Selain itu, kita juga boleh tukar tempat dia. So contohnya log BA. Okey. BA. Okey. Kita nak tukar dia jadi AB. Okey, macam inilah log 37. Log 37 ni okey. Log 37 kita boleh tukar, kita boleh terbalikkan asas dengan nombor dia. Okey, so dia akan jadi log 7 3. Tapi kena letak 1 per. Macam tu saja. Okey, kalau kita nak tukar asas dia boleh, tapi kita kena letakkan 1 per lah. Okey, 1 per. So, kat sini dia dah bagi dah contoh log 37. So, A tak senang je. So, sekarang ni dia kata change each of the following to the logarithm for the base shown in brackets. Okay, so dia nak base 2. Okay, so asalnya adalah base square root of 2. Okay, so asalnya adalah base of square root of 2 B.
So dia nak asas dia kepada 2. So kita buat pecahan dah, lupa. Kita tulis log 2 log 2. Okay. So yang besar okay. Yang besar duduk atas, yang kecil duduk bawah. Okay. So dia akan jadi P dengan square root of 2. Dah siap. Mudah je. Okay. Mudah saja. Okay. So saya tunjuk satu contoh je lah. Baik, ini tak ada masalah sangat. Yang ini ada masalah. Baik, yang ini tadi ada soalan nak tanya? Nasha nak tukar base dia? Tak ada Tak ada, kita pergi pada yang ini. Yang ini masalah sikit lah. Okay. Equivalent log. Okay. Equivalent logarithm. So, dia kata given that log 2 3 equal to P and log 2 5 equal to Q. Express each of drawing in terms of P and or Q. So dia nak jawapan dalam bentuk P sahaja ataupun P dan Q. Sebab tu dia ada P and Q or P or Q. Okay. So apa maksud dia? Baik. Yang ni kena bagi perhatian sikit sebab yang ni ialah dia confuse sikit. Kita perhatikan dulu apa yang dia bagi. Okay. Dia bagi yang ini dengan yang ini. Okay, so dia ada dua benda yang dia bagi. Okay, so daripada dua benda ni perhatikan kita ambil nombor dia dulu. So dia bagi log 2 3. So kita ada 2, kita ada 3. Yang sini pula kita ada log 2 5. So 2 dah ada. Satu lagi adalah 5. Okay. Kemudian base dia semuanya adalah 2. 2 2. So perhatikan yang dekat sini. So log 2 15. Okay. Log 2 15. So berdasarkan nombor 2 3 5, kamu kena tukar 15 tu. Okay. Kita ada 2 3 5. So maksudnya kita boleh gunakan 3 darab 5 dapat 15. Okay. Apa maksudnya? Kita kena tukarkan dia punya nombor tu lah. So dia bagi kita log 2 15. Okay. So log 2 15 kita tukar kepada log 2 3 darab 5. Ingat kita kena guna nombor yang atas ni sahaja. Okay. Kita cuma boleh guna nombor atas ni sahaja. Okay. Kemudian next dia bagi log 8 16. So log 8 16 ni asasnya 8. Tukar base kepada 2. Okay. So yang tadi kita belajar tukar base tambah log 2. Kita buat pecahan lah. Log 2 log 2. So log 2 16, log 2 8. Besar atas, kecil bawah. Okay. So bila macam ni, kamu nampak macam ni, jangan pula kamu pergi potong pula 16 dengan 8 ni. Tak boleh 16 dengan 8 ni tak boleh potong.
Okay. Sebab dia bukannya 16/8 potong-potong jadi 2. Yang ini bukan. Yang ini sebab dia ada log dekat depan dia. Okay. Dia ada log kat depan dia. So jangan sekali-kali pergi potong. Okay. Jangan potong. Macam ni. So apa yang boleh kamu buat adalah selesaikan dia. Okay. So yang ini nampak tambah. Bila tambah dia akan jadi apa? Tambah pula. Bila dia darab. Darab dia akan jadi tambah. So log 2, 3 tambah log 2, 5. Asalnya satu je log. Saya pecah jadi 2 log. Okay. Kemudian yang ini pula. Yang ini pun selalu confuse. Log 216 dengan log 28. Okay. Saya bagi tahu log 216 dengan 8. Log 216. Log 28. Yang atas, okay, yang nombor 1 ni, kita boleh tukar dia menjadi log 2, 2. Okay. Yang ini lain. Sebabnya ini log dia cuma ada 1 je. Okay. Ini 1 saja. So jadi log 2, 2. Yang bawah, dia ada log atas bawah. Macam ni, dia ada log atas bawah. So tak boleh potong macam ni. So yang ini kita biar sahaja. Okay. Kita biar sahaja macam tu. Okay. Cuma apa yang kita boleh buat? Yang kita boleh buat adalah kita akan kecilkan dia. Log 2, 16. Log 2, 16. So, log 2, 16 ni. Okay, 16 ni kita tukar menjadi 2 kuasa 4. Okay, 2 kuasa 4. Yang bawah pula log 2 juga. Log 2, 8. So yang 8 kita tukar jadi 2 kuasa 3. Okay, 2 kuasa 3. So kita boleh selesaikan yang ini. Bila ingat, bila ada kuasa, hukum log tadi, yang ini, okay, kuasa mesti duduk dekat depan. Okay, kuasa duduk dekat depan. So dia akan jadi 4 log 2, 2 bahagi 3 log 2, 2. So log 2, 2 nilainya adalah 1. Okay, nilainya adalah 1. So dia akan jadi 4/3. Ini untuk yang belakang. Tapi untuk yang depan ni log 2, 3. Perhatikan log 2, 3 kita adalah P. Log 25 kita adalah Q. So jawapan kita adalah P tambah Q tambah 4/3. Itu jawapannya. Cara nak selesaikan dia. Okay, itu cara untuk selesaikan dia lah.
Okay. So lagi sekali saya ingatkan, tengok pada apa yang dia bagi, given to you. So dia bagi log 23 dengan log 25. So 23, 23, 25, 2 dah ada, letakkan 5. So 2, 3, 5. Gunakan 3 nombor ni untuk kita tukarkan nombor yang dia bagi. So 15 ni kita boleh tukar jadi 3/5. 16 ni kita boleh jadikan dia sebagai 2 kuasa 4. Yang 8 boleh jadi 2 kuasa 3. Baik, saya bagi satu lagi contoh kat sini. Log 32 dengan log 2, 125. Okey. Sama juga konsepnya, dia bagi nombor 2, 3 dengan 5. Okey, 2, 3 dengan 5. Okey. So soalan dia bagi log 32. Okey, log 32. Yang dia bagi kat kita given that yang ini. Log 23. So log 32 ni kita boleh tukar jadi 1 per log 23. Sebab apa? Sebab kita nak samakan dengan yang ini. So kita tukar jadi 1 per log 23. Okey. Daripada 32 jadi 23. Kemudian kita ada tolak sahaja log 2, 125. So log 2 125. 125. 125 ni kita kena kecilkan dia. Okey. Baik, 2 kuasa something. Ada tak yang dapat 125? Tak ada. Apa dia? Ada tak? 2 kuasa apa yang dapat 125? Tak ada kan? So tak ada. Ada. Okey. Kalau 3? 3 kuasa 5. 3 kuasa 5. 125. Betul tak yang lain? Bukan cik, bukan. Bukan Bukan pula. 5 kuasa 3 cikgu, 5 kuasa 3. So 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 baru betul 1, 2, 5. Okay. So kita letaklah dekat sini. 5 kuasa 3. Okay. So kita dah boleh selesaikan. 1 per log 23. Dia akan jadi 1 per log 23 ni adalah P. So dia akan jadi 1 per P lah. Tolak. Yang ini nombor kuasa. Bawa ke depan. So dia akan jadi 3 log 2, 5. So kita akan dapat jawapan kita 1 per P. Satu per P tolak 3. So log 25 kita yang atas ni 3Q. Dah siap. Yang ni mudah sikit lah. Okay. So perhatikan lagi sekali, 125 tu kamu kena cari kombinasi dia. Dapat tak 2 kuasa something ke, 3 kuasa something ke, 5 kuasa something ke. So 2 dengan 3 tak boleh. So 5 lah, 5 kuasa 3. So saya gantikan 5 kuasa 3 tu dekat sini lah. Okay. So 3 tu kuasa, letak dekat depan. Okay, letak dekat depan. So saya akan dapat 3 log 25. So log 25 adalah Q. So jawapannya adalah 1 per P tolak 3Q. Okay. So ini adalah contoh yang bagilah. Okay. So kita berhenti dulu setakat ini. Okay. So berkaitan dengan log dah siap lah. Okay, basic pada log. So yang penting kamu kena tahu bahawa
dia punya hukum dia. Hukum lock ni. Okey. Hukum lock. Okey. Yang pertama, sebelum nak guna hukum lock, kena tahu juga cara nak tukar dia. Okey. Ini yang sebenarnya cuti tu, cara nak tukar lock kepada index ataupun index kepada lock. Okey. So itu sahaja yang kita belajar hari ini. Kita akan sambung di kelas kita next kelas lah kepada penyelesaian masalah melibatkan lock. Baik, ada soalan nak tanya apa-apa sebelum kita berhenti? Learn tu memang tak ada base ya cikgu. Yang mana? Learn. Lock tak ada. Natural lock memang tak ada base. Okay. So kenapa bukan tak ada? Okey, sebenarnya lock tu, okey, saya tunjuk balik dia bukan tak ada base. Base dia ada. Okey, sekejap mana dia? Okey, kat sini. Okey. Sebenarnya lock ni okey, lock ni sebenarnya dia adalah lock E sebenarnya. Okey, lock ni sebenarnya adalah lock E. So E ni adalah base dia. Okey. Sebab tu bila kita tukar pada bentuk indeks, dia jadi macam ni. Jadi E kuasa X. Macam tadi saya cakap, kalau log 10 ni biasa kalau dululah LG. So LG adalah log 10. So log ni adalah log juga tapi log E. Okey. Cikgu, kalau exam ada kemungkinan boleh keluar ke LG ni? Boleh? Boleh lah. Boleh. Memang akan keluar pun. Dah kamu belajar. Korang semua sihat? Ada yang tak sihat? Sihat-sihat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat cikgu. Alulah cuti 2 minggu kan? Cuti 2 minggu, duduk rumah, bangun lambat, makan banyak. Saya tak cakap orang, saya cakap saya juga. Saya pun sama juga. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita berhenti dulu sampai sini. Okay, kalau macam biasa, kalau nak tanya apa-apa, boleh PM ataupun direct dengan saya. So, macam biasa juga, siapkan modul nilam tu sampai mana yang kamu dah belajar hari ini. Okay, so yang ini nanti saya akan bagi pada kamu lah dekat group. So, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi next class. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu. Terima kasih cikgu. 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 Ayo. Sama.